Kita pergi kepada kes yang kedua, iaitu non-constant tank. Okay, tadi kita kata agak mudah kerana kita ada satu bentuk yang constant dan simetri. Maknanya bentuk mudah sahaja bulat ataupun kita mungkin ada bentuk empat segi dan kita kata dalam keadaan yang mudah. Dalam kes yang kedua ini, kita cuba membincangkan sekiranya tangki yang kita ada, kita kata tidak constant. Contohnya kita ada tangki yang berbentuk ini, berbentuk kon, maksudnya bulat macam gitu, ada bentuk macam gitu, and then ada air keluar atau sebagainya. So, jadi apa masalah, apa beza yang utama non-constant dengan constant tank? So, kita kata bezanya ialah cross-sectional area di sini tidak sama. Maksudnya dekat atas ni besar, dekat bawah ni dia kecil sikit, kat bawah ni kecil lagi. Jadi, dalam keadaan ini, kita kata kita ada dua keadaan ataupun dua parameter yang berubah. Pertama, ketinggian air akan berubah, menyebabkan had laju pun akan berubah. Tetapi, cross-sectional area yang berubah ini menyebabkan isi padu air yang dialir keluar turut berubah. Jadi maksudnya kita kata kita ada lagi satu parameter yang akan berubah. Okay, kenapa isi padu air di sini kita kata penting? Kerana kalau kita semak balik pengiraan kita sebelum ini, dalam pengiraan yang pertama, bila kita buat, kita menyelesaikan masalah section by section, kita dapati bahawa isi padu seolah-olah constant. Jadi kita senang nak buat kerja. So sekarang ni isi padu pun berubah, ketinggian pun berubah, velocity pun berubah. Jadi kita kata kita ada extra parameter yang perlu kita ambil kira. Okay, so jadi di sini kita kata akan berlaku sedikit trik untuk menyelesaikan masalah. Okay, saya harap pelajar dapat menumpukan perhatian. Okay, katakan kita mempunyai satu kon seperti ini. Dia beri dalam keadaan H3 meter, diameter dia 1.75. So, dalam keadaan H kosong, diameter dia 1.0 meter. Kemudian dia ada lubang di sini, dia beri diameter 0.05, dia beri nilai CD 0.6. So, saya harap pelajar dapat memahami kegunaan ataupun cara nak menggunakan CD. Okay, soalan dia, kirakan masa untuk mengalirkan air keluar daripada H2 meter kepada H1 meter. So, sekarang ni, tangki memang tinggi dia adalah 3 meter, tapi air adalah daripada permukaan 2 meter sahaja. Dan kita cuba selesaikan untuk air dalam range ini. Maksudnya daripada ketinggian 2 kepada ketinggian 1 meter. Okay, jadi di sini pelajar kena ingat, ketinggian tangki tidak reflect ketinggian air. So, awak pelajar kena tengok betul-betul apakah ketinggian air yang sebenar. Okey, pertama, kita kena menyelesaikan masalah diameter ataupun masalah cross-sectional area yang berbeza. Okey, jadi apa yang kita kena buat? Kita kena dapatkan function of diameter versus ketinggian. Maksudnya, seperti yang saya cakap tadi, sebelum ini kita hanya ada ketinggian yang berubah. Tetapi sekarang ini kita ada dua, diameter pun berubah, ketinggian pun berubah. Jadi apa trik dia? Triknya ialah kita kena bawa masuk diameter ini kepada H. Maksudnya kita kena kumpulkan dua function yang berubah ini menjadi satu equation. So jadi apa yang kita nak buat ialah kita kata mudah sahaja kita buat graf. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita kata diameter 1.75 pada ketika H 3 meter. Diameter 1 meter pada ketika H kosong. Jadi apa yang boleh kita buat? Kita kata kita boleh membuat graf ketinggian melawan diameter. So jadi kita kata pada ketinggian kosong, so diameter dia adalah 1. Pada ketinggian 3, diameter dia adalah 1.75. Okay, ini yang dikatakan maksudnya kita cuba membuat satu equation apakah fungsi ataupun apakah perubahan diameter berdasarkan perubahan ketinggian. Okay, so maknanya kalau dalam Inggeris akan function of diameter against height. Okay, yang itu. Okay, so daripada graf ini saya rasa pelajar boleh faham
Kalau kita ada dua titik sini dan titik ini kita kata adalah garis lurus, oleh itu kita boleh buat graf, kita boleh buat equation berdasarkan bentuk graf. Dan saya rasa pelajar faham sekiranya graf itu adalah garis lurus, common equationnya adalah y sama dengan mx campur c. So, jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu mengira nilai m. So, m ini apa? M ni adalah gradient, kecerunan. Dan c ni apa? C ni kita kata adalah nilai pada paksi y. Maknanya nilai persilangan pada paksi x sama dengan kosong dalam kedudukan x sama dengan kosong pada paksi y. Okey, ini adalah basic equation. Okey, ataupun kita kata kita boleh menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan cara penyelesaian graf. Kerana apa? Kerana di sini adalah satu koordinat. Okey, di sini koordinat dia 0, 1 dan sini koordinat dia adalah 3, 1.75. So, jadi kalau kita ada equation y sama dengan mx campur c, kita ada dua koordinat, tentulah kita boleh dapat apa nilai m dan apakah nilai C. Okay, sampai ini saya harap pelajar boleh faham kerana ia melibatkan pengiraan graf yang mudah sahaja, so pelajar boleh dapatkan. Okay, kita pergi kepada cara yang biasa je. Okay, so macam mana untuk mendapatkan nilai M? So kita kata M adalah kecerunan. So kecerunan ni kita boleh dapat daripada melihat perbezaan nilai Y dibahagi dengan perbezaan nilai X. So jadi kalau kita buat dy dx adalah 1.75 tolak 1 bahagikan dengan 3 tolak 0. So kita dapat 0.25. So maksudnya M ini adalah kecerunan adalah 0.25. So jadi kalau kita tulis maksud ini, diameter function against H. So kalau kita tulis dalam matematik, kita akan buat DH equal MH campur C. So yang ini semua sebenarnya adalah Y sama dengan MX campur C sebenarnya. Okay, cuma paksi Y kita adalah DH dan paksi X kita adalah H. So kalau kita tengok paksi X kita adalah H, so paksi Y kita adalah D. Okay, yang itu. So jadi kemudian kita masukkan nilai M sama dengan 0.25 H campur 1. So HC ni kenapa kita ambil 1? Kerana takrifan C ialah titik persilangan pada paksi Y. So jadi kalau kita lihat di sini dia bersilang pada Y sama dengan 1. Oleh itu kita masukkanlah C sama dengan 1. So ini kita kata cara mudah, ataupun yang saya katakan tadi, pelajar boleh keluarkan koordinat untuk kedua-dua ini. So koordinat sini adalah 0, 1, koordinat sini adalah 3, 1.75 dan ini adalah graf linear. So rumus dia Y sama dengan MX campur C. So kita boleh buat dua equation. Masukkan X 0, Y 1. So kita dapat satu equation. Kita masukkan X 3 sini. Masukkan Y 1.75. Kita dapat satu lagi equation. So kita ada dua equation. Kita boleh tentukan apakah nilai M dan apakah nilai C. Okay, yang ini kita kata antara penyelesaian lain. Okey, so kemudian kita kata kita dapat nilai ini sebagai satu equation. Oleh itu kita simpan untuk kita menyelesaikan masalah nanti. Okey, yang kedua kita cuba mengira apakah flow in dan juga flow out. Yang ini kita kata agak mudah. Kita hanya refer kepada flow in berlaku pada permukaan dan flow out berlaku pada outlet di sini. So jadi kalau kita buat di sini, kita akan dapati bahawa walaupun bentuk dia adalah tidak sekata, tetapi cross sectional area, maksudnya area pada permukaan ini masih lagi bulat. Oleh itu kita pakai rumus bulatan. So area pada lubang ini masih lagi bulat, oleh itu kita pakai rumus bulatan. So jadi maknanya untuk kedua-dua ini kita akan menggunakan pi d square over 4. Cuma di sini kita menggunakan diameter yang tertentu, iaitu diameter di sini. Okey. Dan untuk outlet kita menggunakan diameter 0.05. So diameter di sini kita tak tahu lagi ni. Okay.
So, kemudian had laju pada inlet kita menggunakan DH/dt dan had laju pada outlet kita gunakan VP. Velocity of pipe sebenarnya saya tak tukar jadi H ni. So, saya harap pelajar dapat faham. Okey. So, sekarang kita kata kita akan menyelesaikan masalah. Okey. Di sini kita dapat lihat bahawa kalau kita ringkaskan equation ini, kita ada pi, kita ada 4. Sini pun ada pi, ada pun 4. So, kita boleh potong. Okay, so kita cancel nilai pi dengan 4 ni. Kita kata untuk equation ini. Ada equation lain yang kita kata mungkin kita tidak boleh cancel out. Oleh itu berhati-hati. Jangan sentiasa hafal pi over 4 ni kita boleh potong. Okay, jangan. Kerana ia bergantung kepada keadaan. So, jadi apabila kita dah potong, kita boleh dapat DH square over DH. Dan kat sini kita kata akan jadi DP square. Dan daripada mana datang CD square root 2GH. So, yang ini adalah nilai VP. So, yang ini saya ringkaskan aja kerana apa? Sekiranya kita mengira apakah Bernoulli equation daripada point 1 pergi ke point 2, kita dapati bahawa kita boleh dapat V2 sama juga dengan square root 2GH. Sama seperti soalan kes 1. So, jadi saya tidak tunjukkan Bernoulli equation di situ. Dan oleh kerana kita mempunyai CD di sini, so kita tambahlah depan dia nilai CD bagi menunjukkan bahawa ia mempunyai pengaruh resistant. Okay, so kita ada letak CD2 DH di sini. Okay, so mungkin yang pelajar tak faham, okay. Sekarang ini kita kata sini adalah diameter, okay, diameter pada ketinggian 2 meter, iaitu diameter pada ketinggian ini. Okay, so diameter ini kita tak cari lagi. Okay, kenapa kita tak cari lagi? Sebenarnya diameter ini ia diterjemahkan melalui equation ini. Maksudnya kalau H di sini 2 meter, kita boleh mendapat nilai diameter tersebut. Okey, tetapi oleh kerana nilai diameter berubah-ubah, sama juga macam ketinggian nilai velocity, kerana nilai velocity berubah-ubah terhadap H, oleh itu kita tidak masukkan nilai velocity itu sekaligus. Kita biar nilai velocity di dalam rumus. So, sama juga dalam keadaan ini, oleh kerana diameter berubah-ubah, oleh itu kita biarkan equation diameter itu di dalam bentuk H. So, di sini kita kata, okay, kita sambung semula. Di sini saya harap pelajar dapat alert bahawa nilai diameter di sini, kita tidak masukkan nilai diameter ini dalam bentuk nombor kerana apa? Nilai diameter juga berubah-ubah dengan ketinggian. Oleh itu, kita dah nampak dah trend bahawa sama seperti velocity, kenapa velocity ini kita tidak masukkan dalam bentuk yang bernombor? Kerana kita tahu, kalau ketinggian 2 meter ni kita boleh dapat nilai velocity-nya. So, kita tak boleh nak masukkan dalam situ kerana apa? Nilai velocity berubah-ubah terhadap H. Oleh itu, nilai velocity kita masukkan dalam bentuk equation. Nilai diameter ini juga kita akan masukkan di dalam bentuk equation. So, di dalam bentuk equation, dia akan menjadi DH kuasa 2. So, DH kuasa 2 ni, apa nilai DH? Oleh itu kita lihat balik kepada apa yang telah kita cari. Kita dapati bahawa DH di sini ialah 0.25H campur 1. Oleh itu kita masukkan di dalam equation ini DH sama dengan 0.25H campur 1 kuasa 2. DH dt sama dengan 0.05. Ini adalah diameter lubang tersebut. Dan ini adalah equation untuk had laju. Oleh itu kita boleh masukkan nilai CD, kita boleh masukkan nilai 2G. So jadi kat sini sebenarnya adalah square root 2G didarabkan dengan square root H. So square root 2G ni kita boleh kira. Okay, kalau kita buat yang itu, dan saya rasa pelajar pun boleh faham,
kita mengumpulkan nilai H di sebelah kiri dan nilai T di sebelah kanan. So T di sini kita bawa supaya dia duduk di sebelah kanan. Kemudian nilai H di sini kita bawa ke sebelah kiri. Okay, so jadi kalau anda kata saya harap pelajar boleh belajar untuk menyelesaikan masalah ini di rumah. So kita ada equation seperti ini. So kalau ada equation seperti ini, saya propose kepada pelajar supaya kita extend dulu. Maknanya darabkan dulu ini dengan ini dengan ini dan ini dengan ini. So kita boleh dapat sebutan ini. So apabila kita telah dapat sebutan ini, kita boleh membuat kameran. So maknanya kita boleh kamerkan kiri dan kanan. Jadi kalau kita kamerkan kiri dan kanan, okay, dia akan menjadi seperti ini dan kita masukkan limit. Limit kita ialah pada ketinggian 2 meter hingga ketinggian 1 meter. Oleh itu kita boleh mengira nilai T iaitu sebanyak 234 saat. Okay, so yang ini saya harap pelajar dapat alert tentang penggunaan sekiranya ada satu lagi parameter yang berubah. Okay, kerana secara realitinya tidak semestinya kita menggunakan tangki yang berbentuk silinder sahaja. Mungkin kita akan menggunakan tangki yang membentuk kon ataupun pelbagai bentuk tangki yang akan berubah diameternya, lebarnya atau sebagainya. Oleh itu trik dia ialah, rule of thumb ialah kita kena masukkan equation tersebut di dalam H. Kerana diameter pun berubah mengikut ketinggian, had laju pun berubah mengikut ketinggian. Maksudnya di dalam equation kita kena ada function kedua-dua perkara tersebut. So kita teruskan lagi menggunakan soalan yang sama. Okey, soalan dia ialah kirakan isi padu air yang telah dialir keluar selepas 100 saat. So soalan ini dia menggunakan tangki yang sama, tangki yang bentuk kon tadi. Okay, first kita telah kira berapa saat masa yang diperlukan untuk daripada ketinggian 2 meter kepada 1 meter. So kita boleh dapat sebanyak 234 saat. Okay, tetapi soalan ini dia kata, apakah isi padu air yang telah dialirkan selepas 100 saat? So jadi macam mana kita nak buat? So dalam keadaan ini kita kata, kita tak perlu untuk membuat equation sekali lagi. Kerana apa? Kerana kita masih lagi menggunakan tangki yang sama. Oleh itu memadai untuk kita bermula dengan rumus ini sahaja. Okey, bermula dengan rumus ini. Kerana rumus ini kita kata adalah rumus yang keluar setelah kita kamerkan di kedua-dua bahagian. So kita keluar rumus ini. Okay, tetapi kita kena faham bahagian mana yang perlu kita ganti. Jadi persoalannya ialah kalau air dialirkan 100 saat, tentulah nilai T di sini kita masukkan sebagai 100 saat. Kerana nilai T di sini adalah nilai masa. Okay, so jadi awak faham. T kita dah isi dan kita ada dua limit. Kita ada limit 2 dan limit 1. So limit 2 dengan limit 1 ini kita kena faham. Limit 2 di sini maksudnya adalah permukaan yang original, permukaan asal. Okey, so jadi dia bermula daripada 2, tetapi kita kata setelah 100 saat tentulah ia akan menghasilkan satu limit yang baharu. Oleh itu equation yang menjadi ialah kita kata dia akan menjadi seperti ini. Kerana pada limit ataupun pada ketinggian 2 meter dia akan menghasilkan 3.9126 seperti sama dengan jawapan ini. Tetapi pada limit unknown ataupun kita gantikan limit ini dengan H, maksudnya sini kita kekalkan 2, sini kita masukkan 100 dan H ini kita masukkan dia sebagai H. Maksudnya unknown. Maksudnya selepas 100 saat kita tidak tahu pada level manakah nilai H itu akan berhenti. So jadi kita biarkan H ini sebagai unknown. So jadi maksudnya nilai ini kita akan kekalkan sebagai equation ini. Itu sebab di dalam penyelesaian ini kita masukkan nilai T itu 100
kita masukkan nilai first limit, kita dapat 3.9126 dan kita biarkan equation ini menjadi kekal sebagai equation. So, oleh itu kita kata, kalau kita selesaikan equation ini, so kita tidak boleh menyelesaikan equation ini dengan mudah lah. Saya rasa dengan kalkulator saintifik boleh buat, kalau boleh buat program yang ini. Cuma saya tak mahir menggunakan scientific calculator. Jadi apa yang saya buat, saya cuba selesaikan dengan menggunakan Excel, try and error. Saya rasa awak pun boleh imagine, kalau kita bawa semua nilai ini ke kiri, kita boleh dapat everything is equal to 0 dan kita boleh teka nilai H. So awak tekalah dalam Excel. Okay, and then kita boleh dapat nilai H yang boleh memberi nilai kosong adalah 1.57603 meter. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, nilai ini bukanlah jawapan. Ia baru suku daripada jawapan. Kerana soalan ingin menanyakan apakah isi padu air. So kalau isi padu, tentulah unit dia dalam meter padu. Sekarang ni unit dia dalam M. So di sini pelajar perlu menggunakan kekreativitian pelajar atau membuat pengiraan berasingan untuk menentukan berapakah isi padu air yang telah dialir keluar. Kerana inilah kelemahan pengiraan yang menggunakan kameran. Kerana kameran kita hanya ada function of height, maksudnya ketinggian permukaan air dan juga masa. Jadi pelajar kena faham di dalam equation itu hanya ada equation ketinggian dan juga masa. Jadi tak akan boleh dapat jawapan isi padu daripada equation. So kita kena gunakan jawapan yang kita ada untuk mencari nilai isi padu. Itu sebab kita kata ada advantage kita menggunakan cara kita section by section. Kerana bila kita buat section by section tu, kita mengira isi padu dan kita, saya dah cakap juga di peringkat awal, kefahaman kita terhadap graf yang macam mana yang boleh membantu kita. Okay, contohnya macam tadi, kalau kita boleh buat graf, anytime kita boleh kira. So kita pergi tengok X 100 saat, so berapa isi padu yang telah dikeluarkan. Okay, so jadi yang itu kita kata kelebihan penyelesaian masing-masing. Itu sebab kalau katakan pelajar ada berpeluang untuk melihat, ataupun saya rasa pelajar pun terlibat dalam pengiraan air atau sebagainya sekiranya ada, kadang-kala engineer menggunakan graf. So graf itu sebenarnya dibuat berdasarkan very specific application. So setiap kali ada permasalahan, kita akan refer kepada graf. Kerana jarang dalam syarikat ke apa, orang tukar alat setiap 2 minggu tukar tak. Alat akan kekal mungkin dalam 5 tahun. Oleh itu advantage kalau kita ada pelbagai graf yang reflect terhadap properties ataupun performance alat tersebut. And anytime yang berlaku, kita boleh refer kepada graf tertentu. So itu sebenarnya adalah job scope engineer sebenarnya. Maksudnya kita cuba dapatkan data daripada alat, kita plotkan graf, and then kita kata technician dan sebagainya akan boleh immediately refer kepada graf apabila sesuatu berlaku. Okay, kita refer kepada ini. So jadi sekarang ini kita kata kita hanya dapat maklumat aras air berubah daripada 2 meter kepada 1.57 meter selepas 100 saat. Oleh itu, berapa isi padu air? Oleh itu, kita kena membuat pengiraan yang lain. So, macam mana kita ingin buat pengiraan? Mudah sahaja, kita perlu mengira apakah isi padu air yang telah dipindahkan. Maksudnya kita tahu bahawa daripada ketinggian 2 meter, dia jadi 1.57603. Kita kena cari isi padu ini. Kalau para pelajar ada solid work, buat bentuk kon, cari ketinggian dia 2 meter, 1.57 boleh dapat. Sebenarnya straightforward. Tetapi ada trik lain. Rumus untuk mencari isi padu yang selalu kita gunakan adalah rumus kon. Kon ni maksudnya bentuk macam ginilah. Okay, dia bentuk, maksudnya dia bermula daripada satu hujung yang tajam ke bawah. Tetapi masalahnya, tangki yang kita ada ni sebenarnya bukan bentuk kon. Dia separuh je sampai sini je. Kita kata ini kosong, ini 2. So kita tidak boleh menggunakan rumus kon. Sebab rumus kon tu dia bermula daripada hujung yang tajam.
Jadi apa yang perlu kita buat, kita kena estimate. Kita kata okey, kalau bentuk ini kita teruskan, pada kedudukan berapa dia akan jadi tajam gini supaya jadi cone. Okey, so setelah kita kira dalam kedudukan negatif 4 meter. So kenapa kita boleh dapat negatif 4 meter? Kerana kita mengukur dalam bentuk koordinat. Maksudnya kalau sini kosong, sini 2 meter, kita terus lagi ke bawah, tentulah negatif. Okey, tetapi kita kena pandailah. Kalau kita convert ini kepada cone, tentulah kita kata sini akan kosong, ataupun kita kata okey, bawah ni kosong, dan ketinggian puncak ini tentulah 4 ketinggian ini campur dengan 2 ketinggian ini. Maksudnya total ketinggian ni adalah 6. Okey, yang ini yang saya ingin tekankan ialah sebagai seorang engineer nanti awak kena pandai ubah daripada permasalahan tu, penyelesaian di atas kertas dengan dimension atau everything yang awak ada di dalam dalam site. Okey, mungkin awak kena buat tambah tu dan tambah ini. Okey, so kemudian kita kata daripada mana kita dapat negatif 4 ni? So negatif 4 ni kita dapat mudah aja. Kita tadi ada equation kan? So ada equation, kita kata diameter DH sama dengan 0.5 H campur 1. Jadi kita kata kalau diameter kosong, maksudnya diameter kosong ni berlaku apabila dia berada di puncak. So kita masukkan DH ini sama dengan kosong, kita boleh dapat H ini adalah sama dengan negatif 4 meter. So negatif 4 darab 0.5 dapat negatif 1, campur 1 dia jadi kosong. So maksudnya dia berlaku pada H negatif 4. So itu yang kita beri di sini nilai negatif 4. Okey, boleh nampak ke? Okey, kenapa kita mementingkan nilai H? Kerana isi padu untuk cone, rumus dia adalah pi r square H over 3. Maksudnya kalau kita ada cone di sini, bawah dia bulat, bawah ni ada R, dia jari. Dan ketinggian ini adalah H. Maksudnya, ketinggian cone ataupun isi padu cone memerlukan nilai H ini untuk kita cari isi padu dia. Okay, so sekarang ni kita dah cari nilai H dia adalah 4. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita boleh mengira. Okey, sekiranya sekarang ni saya rasa pelajar apa nampak, kita ada cone yang besar, kita kira dulu isi padu cone yang besar. Oleh itu ketinggian dia adalah 4 campur 2, 6. Kita nak cari apakah isi padu kawasan yang berlorek, kawasan biru ni. So jadi kita kata kita kena tolak dengan ketinggian 4 campur 1.57, 5.57. Jadi itu yang kita buat sebenarnya. Jadi kita kira kalau ketinggian tu adalah 6, so total isi padu dia adalah 3.53. So kalau ketinggian tu adalah 5.57, kita dapat 2.837. Oleh itu isi padu air yang dialir keluar ialah, kita tolakkan kedua-dua nilai ini iaitu sebanyak 0.69775 meter padu.